saja masuk bulan Rajab, satu peristiwa yang agung. Walaupun dia berlaku pada berapa jam? 27 Rajab. Ini mungkin soalan kuis dia, salin itu. Pasal tak akan sebut, ini salin, ini salin. Memang 50 point dia take note apa saja yang poin-poin yang kamu rasa penting. Pada tahun ke-11 kenabian baginda Rasulullah SAW, ini pendapat yang rajih. Jumhur para alim ulama ada berkhilaf antara 27 Rajab, ada juga 21 Rajab, 11 Rajab. Tapi pendapat yang rajih 27 Rajab. Ketika itu pada tahun ke-11 kenabian. Maksud ke-11 kenabian itu apa? Sebab ketika itu kalender hijrah belum ada lagi. Selepas Nabi balik daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, tahun depan barulah hijrah, barulah ada kalender hijrah. Dikira tahun hijrah itu selepas apabila kalender hijrah diperkenalkan. Sebelum itu dikira tahun pertama kenabian, tahun kedua kenabian. Dan Nabi ketika itu berusia 51 tahun. Maksudnya apa? Nabi hijrah umur 52 tahun. Dan antara tempat yang disinggahi Nabi bersama rombongannya malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail, dan Buraq, Nabi singgahan yang pertama di Madinah, di kota Syam. Dalam dikata nak bagi tahu satu ketika nanti, ya Rasulullah, kau akan hijrah ke sini. Ini antara mukjizat besar peristiwa Isra dan Mi'raj. Cuma Ustaz nak sebut dalam mukadimahnya dia. Ustaz tak mahu dalam ceramah-ceramah Isra dan Mi'raj ini kita hanya mendengar pengkesahan. Paling seronoklah kalau dengar ceramah Isra dan Mi'raj ini. Macam-macam ada 17 gambaran 3GP file. Ada 17 gambaran yang Allah telah perlihatkan, pertontonkan kepada bagi Rasulullah. Ibrah gambaran kepada orang yang taat dan orang yang ingkar. Tapi saya tak bercadang nak cerita semua tu. Apatah lagi yang berkaitan tentang riba, berkaitan tentang perkara-perkara yang tak ada kaitannya tentang alam remaja kamu. Sebab itu kamu tak ambil pon. Apa kaitannya dengan kami, Ustaz? Kamu dengar ceramah Isra dan Mi'raj ini, kalau kamu sekarang tingkatan 1 dan tingkatan 2, sekurang-kurangnya dah 7 ataupun 8 kali. Betul? 6 tahun, setiap tahun di sekolah rendah ISK Seksyen 9 contohnya, wajib dia kena buat aktiviti sambutan hari-hari kebesaran Islam. Kena hantar ke PPD, kena hantar ke JPN. Tak buat, KP Ketua Penelitian kena jawab. Maksudnya apa? Saya yakin tiap-tiap tahun di sekolah rendah, begitu juga sekolah menengah, buat sambutan hari-hari kebesaran Islam, termasuklah Isra dan Mi'raj ini. Kalau kita nak dengar kisah ini, mula-mula Nabi begini, Nabi dipedang, dikeluarkan hati Nabi, dibasuh dengan pasukan berjana emas, dah biasa, dah ada faham dah. Yang pertama Nabi jumpa ini, yang kedua Nabi jumpa ini, dah tahu dah. Tapi kenapa tiap-tiap tahun kita sambut Isra dan Mi'raj? Akhlak remaja semakin jauh daripada mengambil ibrah, pengajaran tentang apa sebenarnya yang nak disampaikan oleh Allah melalui peristiwa ini. Peristiwa yang dilalui oleh baginda Rasulullah ini bukan pengajaran untuk Rasulullah, bukan. Rasulullah dah baik dah. Untuk kita umat yang ni, tiap-tiap tahun, 6 tahun di sekolah rendah, tahun lepas yang ketujuh, kalau kamu tingkatan 2 tahun ni, sekarang ni petang ni kali yang ke-8 kan? Sejauh mana kita melihat bimbang takutnya nak meninggalkan ibadah solat contohnya. Sebab seluruh peristiwa Isra dan Mi'raj membawa satu gagasan tentang ibadah solat itu sendiri. Sejauh mana penghayatan,
amalan ibadah salat. Cuba saya nak tanyalah, ini menjadi rahsia kita bersama. Kalau bukan waktu sekolah, siapa yang ada di hadapan ustaz ni yang cukup sembahyangnya 5 waktu sehari semalam? Tolong angkat tangan secara jujur. Secara jujur dia dapat menjaga 5 waktu sehari semalam? Angkat tangan. Tanya, jujurlah padaku. Boleh jujur kan? Kalau kamu bohong 2 kali dosa besar. Pertama tinggal sembahyang dosa besar, menipu pun dosa besar. Angkat tangan sekali lagi. Rata-ratanya rasanya depan ustaz ni lebih kurang 300-400. Okey, tanya. Ini yang dapat menjaga. Yang sembahyangnya kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidak. Kadang ada, kadang tak ada. Macam stop chip semua. Angkat tangan. Jatuh tangan. Yang langsung tak sembahyang. Kalau waktu cuti, dia pun cuti juga. Biasanya yang ramai itu yang kadang sembahyang, kadang tak. Betul? Kalaulah ustaz ini diberikan empowerment, penurunan kuasa oleh Allah untuk menentukan syurga dan neraka seseorang, senang je. Yang angkat tangan tadi, yang sembahyang penuh, okey bangun, ambil pen, pergi syurga. Kau gelap pula nak masuk neraka. Yang sembahyang tak cukup, tunggu sini, nanti tunggu malaikat. Malaikat akan akhirin kamu masuk ke neraka. Maksudnya dalam arti kata, sejauh mana penghayatan kita tentang hari-hari Islam. Sebab itu dia masa nak mulakan pengkesahan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, nak sebutkan bahawa rugi kalau kita keluar daripada dewan yang mulia ini tanpa kita membawa 4 jenis hidayah khusus. Tolong salin 4 jenis hidayah khusus orang yang duduk dalam majlis ilmu. Kalau tak, sesia Ustaz ceramah 1 jam 2 jam ini. Jadikan ia menjadi satu tekad bahawa setiap kali dengar majlis ilmu, rugi kalau kita tak bawa pulang ke 4 jenis hidayah khusus orang yang dengar majlis ilmu. Hidayah ini ada macam-macam jenis hidayah. Yang pertama, hidayatul fiqh. Ini tak termasuk yang 4 khusus tu. Hidayatul fiqh ni hidayah naluri, tak payah diajar, memang itulah sunatullah. Tahu dah bila kamu merangkak-rangkak, macam burung, tahu tak siapa yang ajar, dia tahu terbang. Itu hidayatul fiqh, hidayah naluri. Dia punya insting naluri dia dah memang begitu. Kalau kamu merangkak-rangkak, kumpul cekodok jatuh daripada pinggan, kamu masuk mulut, kamu tak akan masuk telinga yang normal. Maksudnya itu hidayah naluri. Kumpul pula kumpul, masuk mulut, mak kamu yang menjadi kamu akan masuk mulut, tak kira limpas ke, tak kira pemadam ke, masuk mulut. Itu hidayah naluri, masuk mulut. Yang kedua, hidayatul hawas, hidayah panca indera. Kita dapat petunjuk jarak jauh, dekat, warna hitam, merah, kuning, biru, besar kecil melalui bantuan dengan izin Allah. Hidayatul hawas, hidayah melalui panca indera. Yang paling tinggi hidayatul din, hidayah wa taufiq, hidayah agama. Tetapi kata Tuan Guru Ustaz almarhum Sayyidus Samahah Datuk Isa Haji Bahru, orang yang hadir majlis ilmu rugi kalau dia tak bawa pulang 4 hidayah khusus untuk orang yang hadir majlis ilmu. Masa kena sampaikan 4 perkara ini dulu, barulah saya masuk kepada rejam nanti itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau tak, sia-sia saja. Kalau kamu habis program ini, keluar bawa pulang hanya 3, rugi, kurang 1. Kalau kamu keluar daripada program ini, balik keluar daripada dewan ini, bawa pulang hanya 1, lagi rugi. Ada 4 hidayah khusus untuk orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, hidayah hadir, hidayah datang. Tahniah kepada guru-guru, pelajar lelaki, pelajar perempuan yang datang. Pertama, kamu telah mendapat hidayah hadir duduk dalam majlis ilmu. Alah Ustaz, memang kami dah kena paksa. Tak ni,
paksa ataupun rela hati, kalau Allah tak tentukan untuk dia hadir dalam majlis ilmu, mampu tak untuk kita menghadirinya? Tak mampu. Betul tak? Orang itu rumahnya hanya 2-3 langkah masuk pagar masjid, tapi Allah tak pilih dia. Sebab yang disebut hidayah ini, Ustaz kena prepare. Sebab pernah sekali Ustaz ceramah-ceramah begitu, tengah dalam keadaan tak cantik, masuk kena tagging masuk dalam Facebook Ustaz habis gitu. Jadi setiap kali nak ambil gambar Ustaz kena ready gitu. Personality TV dia kena jaga dia. Tak maaf Ustaz tadi kurang Ustaz. Sampai mana tadi? Hidayah kan? Rumah kita ni hanya 2-3 langkah masuk pagar masjid. Kalau Allah tak pilih kita, sebab yang disebut hidayah ini, belajar di tempat nanti belajar, hidayah itu ialah petunjuk, pimpinan daripada Allah yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang Allah kendaki saja. Bukan semua dapat. Sebab itulah ada konsepnya, ada muslim, ada yang kafir, ada muslim yang mukmin, ada muslim yang asi, yang derhaka, mukmin yang fasik, yang ingkar. Inilah letak duduk hidayah. Ya, pertama tahniah dapat hidayah hadir. Kalau Allah tentukan ini, macam mana sekalipun kita mampu datang, tapi kalau Allah tak pilih kita, rumah kita 2-3 langkah masuk pagar sekolah, dah tahu dah Allah esok ada program ceramah Isra, malah datanglah. Dia bukan demam, dia mendemamkan dirinya. Maksudnya apa? Tidak dipilih oleh Allah. Jadi tahniah. Sebab itu setengah sekolah ditulis, syabas, anda telah sampai ke sekolah. Maksudnya tahniah, kamu dapat hidayah hadir. Hidayah hadir majlis ilmu bukan ceramah-ceramah agama saja. Kamu belajar dengan guru yang non muslim sekalipun, belajar fizik, belajar sejarah, belajar bahasa Inggeris, itu pun majlis ilmu. Maka tahniah dapat pertama, semua yang ada dalam dewan ini dapat hidayah hadir. Yang kedua, hidayah sami', hidayah mendengar. Duduk dah, hadir dah, tapi belum tentu dapat hidayah mendengar. Betul? Pasal ceramah sini ada yang popek kat bawah tu. Guru mengajar kat depan, kat belakang sembang. Dah dapat hidayah hadir, tapi tak dapat hidayah sami', tak dapat hidayah mendengar. Kadang-kadang dia tak masuk kelas pun, dah hadir ke sekolah, tapi dia ronda kelas ni kosong, dia masuk guru, dia bingung cari sekolah lain, kelas lain, pindah macam Nazir pun tak datang hari-hari. Bukan, mengalahkan Nazir sekolah, dia memantau, dia tengok ni kelas kosong. Dapat tak dia dengar majlis ilmu? Tak dapat. Ataupun dia tak bising, dia tak bercakap, tapi dia terlalu khusyuk, wal tawadu wal tunduk mengantuk. Ya, apa sahaja yang Ustaz sebut betul satu. Dia tak pernah membangkang. Khusyuk wal tawadu wal tunduk mengantuk, angguk-angguk, giling-giling, duduk mengantuk sampai terguling. Itu pun satu hal juga. Masalahnya dia dapat tak hidayah mendengar? Tak dapat. Kalau waktu dengan ceramah agama, kuliah-kuliah, sibuk nak mengaji, tahu mengaji, ya, maksudnya dia mengaji lah, walaupun bukan satu muka surat, bukan satu perenggan, bukan satu ain, dia mengaji satu huruf, dia huruf kha. Kalau Ustaz, jadilah Ustaz kata Ustazah satu huruf 10 pahala. Tapi itulah, bila dia tengok konser akademik fantasial, Malaysia dodol, apa semua tu, tak pula mengaji, taklah mengantuk. Tapi kalau dengan ceramah agama, kena pula dah makan, naik atas pula dewan, ada angin pula, pas industri. Oh itu kan, sepoi ini Tuhan Allah. Nampak Ustaz kami pun kecil besar. Itu Ustaz kan Rasulullah itu ya. Ada kan? Sibuk nak mengaji. Kadang-kadang